Jadi kita akan bersama narasumber kita yang sudah pun bersedia pada pagi ini, iaitu Yang Mulia Puan Amal Akilah binti Haji Muhammad Nur Ilham, merupakan jurutera yang akan sama-sama menjelaskan mengenai topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, Hari Air Sedunia, yang sudah pun bersedia. Ya, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar Puan? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan membincangkan mengenai dengan Hari Air Sedunia. Jadi mungkin Puan boleh memulakan ya, sejak bila sebenarnya Hari Air Sedunia ini telah pun dianjurkan? Hari Air Sedunia pertama kali dianjurkan pada tahun 1993 on 22nd March. So, tarikh ini ditetapkan oleh United Nations dan sejak itu diadakan setiap tahun lah, iaitu pada tarikh yang sama, 22 Mac. Oh, pada 22 Mac ya? Ya, harian ini tu 22 Mac ya? Betul. Jadi di sini mungkin Puan ya, bolehkah Puan menerangkan secara ringkasnya, menjelaskan mengenai dengan sambutan Hari Air Sedunia yang diadakan pada setiap tahun dan apakah antara tujuan ianya diadakan? Ada beberapa tujuan untuk menyambut Hari Air Sedunia. Antaranya adalah untuk memperingati dan menghargai akan kepentingan air bagi setiap pengguna. Kedua adalah untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai isu-isu bekalan air, di mana pada masa sekarang 2.2 bilion penduduk dunia tidak ada akses kepada air yang bersih dan selamat. Dan juga yang ketiga, untuk memberi kesadaran untuk mengambil tindakan bagi menangani krisis global water crisis lah. Jadi tumpuan Hari Air Sedunia adalah untuk menyokong matlamat SDG Sustainable Development Goal yang ke-6, iaitu air dan sanitasi untuk semua menjelang tahun 2030. Baik, okey, itu dia sudah kita ketahui audio ya mengenai dengan apa yang ditanyakan oleh Atul tadi. Baik, untuk seterusnya kita ingin mengetahui bagi temanya pula Puan, mungkin dapat jelaskan untuk tahun ini apakah tema bagi sambutan Hari Air Sedunia ini? Untuk tahun ini, tema yang ditetapkan oleh UN adalah groundwater, making the invisible visible. Maknanya meningkatkan kesedaran mengenai air bawah tanah sebagai sumber air dan perkara-perkara yang berkaitan lah. Alhamdulillah, di negara Brunei Darussalam sumber air tani bukan daripada air bawah tanah, ialah daripada sungai dan empangan. Akan tetapi Jabatan ingin memperingatilah, doesn't matter apa sumber air kita ni perlu menghargai akan sumber air itu lah. Ya. Dan seterusnya pula kita ingin mengetahui apakah aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak jabatan untuk sama-sama memeriahkan hari tersebut ataupun hari sambutan Air Sedunia. Sempena Hari Air Sedunia tahun ini, Jabatan bekerjasama dengan Unit Pendermaan Darah untuk mengadakan kempen derma darah yang masa ini berlangsung lah di Jabatan Perkhidmatan Air Jalan Kecik Lama. Selain daripada itu, seperti tahun-tahun sebelumnya, Jabatan juga menyalurkan maklumat melalui khutbah Jumaat. InsyaAllah akan disampaikan pada minggu Jumaat ini. Ya, insyaAllah ya, dan juga itu antara yang akan berlangsung. Dan di sini Puan, bagaimana kerajaan akan memantau tahap penggunaan air di negara kita ini? Penggunaan air dipantau oleh jabatan melalui bacaan meter air yang diambil pada setiap bulan. Pengguna juga boleh memantau penggunaan air sendiri melalui bil air. Dan untuk pengetahuan orang ramai juga, penggunaan air di negara Brunei Darussalam merupakan yang tertinggi di rantau ASEAN. Kalau dibandingkan dengan negara-negara jiran seperti negara Malaysia, penggunaan mereka hanya 200 liter seorang sehari, manakala di Singapura adalah 150 liter seorang sehari. Manakala kita ni ada 380 liter seorang sehari tu lah. So ya, melebihi 2 kali ganda lah. Sangat-sangat tinggi. Sangat tinggi ya. 380 liter. Malaysia 200. Lurus dah tu kalau tadi dulu kita tu, kalau sudah mana ayam kah, ikan kah,
baku dibukanya air biarkannya sok-sok. Yang iklan di awal tadi kan. Iklan di awal tadi satulah. Sebab kita ni yang melakukan kan, jadi individu lah tu. Jadi kalau sudah seorang individu menggunakan 360, kalau dalam seisi rumah tu ada 10 orang macam mana? Cuba tak. Dapat kata ni bayangkan. Jadi itu adalah satu pembaziran ya. Jadi di sini Puan, bila tadi akan memastikan ianya selamat untuk digunakan. Jadi macam mana tu Puan? Air yang dirawat dari pedologi adalah selamat digunakan memandangkan ia mengikuti piawaian yang ditetapkan oleh WHO. Akan tetapi possible jugalah sepanjang penghantaran air itu ke pengguna ada pencemaran. Jadi disarankan untuk setiap pengguna untuk memasak air terlebih dahulu sebelum meminum air tersebut. Itu dia. Antara langkah-langkah keselamatannya lah. Jadi di sini Puan, salah satu inisiatif kerajaan ialah dengan melaksanakan tarif bagi penggunaan air. Jadi mungkin Tuan boleh menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai dengan perkara ini. So Jabatan Perkhidmatan Air memang ada membuat perancangan untuk mengemas semula tarif air yang sedia ada. Kalau merujuk pada gambar yang tertera pada skrin, tarif air sekarang adalah 11 sen bagi penggunaan di bawah 54.54 meter cube lah tu. Dan melebihi daripada tu kena charge 44 sen. So kalau bagi pengguna tarif air yang baru nanti, jabatan akan mengenakan tarif bagi penggunaan yang berlebihan, iaitu kalau melebihi 60 meter cube 66 sen, kalau melebihi 80 meter cube 99 sen. Kira menambah sajalah untuk mengurangkan penggunaan atau tidak. Dan sebagai gambaran juga, 1 meter cube air itu is sebanyak 1000 liter, which is kalau kita ada tangki air di rumah yang stainless steel bulat atau kirakan 1 meter cube sudah. 1000 liter so, kirakan kami mencari satu 11 sen, 44 sen, 66 sen, 99 sen, satu tangki itu. Antara sebab juga kami akan mengemas tarif air itu adalah seperti yang dinyatakan sebelum ini, penggunaan tadi sangat-sangat tinggi. Dan juga tarif itu jika dibandingkan dengan kos rawatan air adalah sangat rendah, because kos rawatan pembekalan air boleh mencecah 90 lebih sen per meter cube lah. Jadi tarif air itu memang rendah lah. So ditinggikan sedikit. Ya. Sebenarnya perlu Ketani mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan apa yang telah pun dijelaskan sebentar tadi ya, tarif bagi penggunaan air ini. Jadi sebelum itu Puan ya, bila sebenarnya ianya akan bermula dengan tarif baru ini? Tarifnya belum lagi ditetapkan, tapi jabatan akan memaklumkan dahululah kepada orang ramai sebelum kami membuat apa-apa perubahan kepada tarif yang sedia ada. Jadi ini perlu Ketani bersiap-siagalah sebenarnya. Tapi memang betul lah dengan adanya tarif baru yang akan dibawakan ataupun Ketani belajar untuk berjimat dan sebagainya. Walau sajalah ketika kena ini kalau membiasakan diri. So apa kadang-kadang tetangga bila tetangga belum lagi dapat Ketani melunaskan, ianya akan bertambah lagi. Jadi ada baiknya Ketani bersikap untuk mendisiplinkan diri untuk sama-sama membayar setiap bulan. Dan kerana Ketani tahu kepentingan airan ni dalam kehidupan harian kita sangat-sangatlah perlu. Itu yang penting sekali. Betul. Baik. Jadi mungkin Puan ingin berkongsi apakah seruan ataupun harapan ya daripada pihak Puan sendirilah ya dalam sama-sama kita ni akan sama-sama menyambut Hari Air Sedunia ni, dapat dikongsikan bersama. Silakan Puan. Sebenarnya Hari Air Sedunia ni, jabatan ingin menyarankan kepada orang ramai untuk menghargai air dengan berjimat cermat dalam penggunaannya, mengelak daripada pembazirannya dan juga serta menjaga kebersihan sumber air kita itulah dan menghargainya. Orang ramai pun boleh juga mengambil inisiatif memantau penggunaan air sendiri melalui bil air atau melalui meter air. Penggunaan
kalau didapati penggunaan yang meningkat secara mendadak dan berkemungkinan ada kebocoran ataupun penggunaan yang berlebihan. Betul. Jadi kalau ada kebocoran, ianya perlu diperbaiki dengan segera lah tuah, because bukan saja ia akan merugikan kepada kerajaan, ia juga akan merugikan kepada pengguna itu sendiri pasal ianya termasuk dalam bil air. Apatah lagi nanti kalau sudah tarif dikemas kini akan makin tinggi lah tu bil air di sekitar. Jadi sebagai persediaan awal lah, biasakan diri untuk berjimat ataupun menggunakan air secara berpatutan saja dan juga mengelak segala kebocoran itulah. Jadi alhamdulillah itu dia antara harapan dan juga apapun dengan penjelasan yang sebentar tadi Puan kongsikan bersama penonton kita pada pagi ini menurut sampai pagi yang disiarkan secara langsung. Semoga ianya dapat memberikan panduan dan juga manfaatnya. Apapun sekali lagi terima kasih Puan dengan penjelasannya. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.